Kita mulakan sama-sama dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bida'wati ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimin wal mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli ahwali dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita hari ini bersama-sama masih lagi menikmati nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak diperolehi oleh saudara-saudara kita di Palestin. Bahkan jauh sekali daripada itu kan, kita masih lagi merasakan nikmat aircon kan. Di sana dah tak ada fikiran aircon lagi kan. Dah tak ada fikiran keselesaan lagi kan. Tak ada istilahnya cerita tentang hidup nak buat benda yang senang atau susah lagi, tapi hanya sekadar apa yang boleh dilakukan bertahan kan. Dan kita kata sebenarnya satu kenikmatan yang mereka dapatkan adalah mereka dapat memahami dan merasakan hakikat hidup kat dunia. Itu sebenarnya hakikat hidup kat dunia tu yang kat sana tu. Yang kita tengah duk selesa sekarang ni bukan hakikat hidup kat dunia. Sebab tu ada banyak manusia yang terbuai, lalai dengan kehidupan dunia sebab kita belum merasakan hakikat yang sebenar. Jadi darah yang tumpah di bumi Palestin tu adalah merupakan sebenarnya satu kejayaan ketika mana apa yang berlaku di sana menyedarkan kita yang tengah lalai. Banyak umat Islam yang lalai. Hari ini kita tengok antara salah satu kelalaian yang sangat besar adalah kita berpecah belah. Kita pecah belah ikut negara kan. Bila sebut negara sana, negara ni, kita tak suka. Kita kata orang asing banyak sangat tempat kita. Kita sebut dia orang asing, padahal dia saudara seagama kita. Itu bentuk pecah belah umat Islam. Dan ada banyak orang yang lalai macam tu kan? Yang lalai dengan kita merasakan hidup kat dunia ni hanya untuk menikmati keselesaan-keselesaan. Jadi apa yang berlaku kat sana sebenarnya menyedarkan kita bahawa kita perlu bersatu. Dan kembali bersatu. Kita sebenarnya baru saja dipecahkan. Jadi negara-negara ni baru saja lepas daripada penjajahan. Barulah sebenarnya penjajahan kan tak sampai 100 tahun lagi kalau tempat kita. Kalau dekat Turki dah hampir 100 tahun, tapi masih tak sampai lagi. Belum sampai. Jadi maksudnya kita kata dalam tempoh yang baru tu saja dah cukup untuk melalaikan kita sampai kita lupa asal-usul kita adalah dalam kita ni satu ikatan yang Nabi SAW sebutkan kita sebagai Al-Muslimu Akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Jadi kita ni satu keluarga. Kalau kita rasa kita membantu, kita rasa kita bantu rakyat di Palestin mungkin dengan harta kita, dengan doa, hakikatnya dari satu sudut kita bukan sedang membantu mereka, tapi sebenarnya mereka yang sedang membantu kita. Tapi mereka bantu kita dengan darah, air mata. Apa yang mereka bantu kita? Sebab bumi Masjidil Aqsa, bumi Palestin, adanya Masjidil Aqsa kat sana adalah milik umat Islam. Dan kalau tidak orang sana yang mempertahankan, kita wajib untuk pertahankan. Jadi sebab mereka pertahankan dengan darah mereka, kita dah tak payah pergi sana. Jadi mereka yang sedang tolong kita. Sebab tu Nabi sebutkan setiap sen yang kita berikan kepada mereka, Nabi tak sebut sebagai sedekah, tapi Nabi sebut sebagai hadiah. Hadiah kepada orang yang dah banyak tolong kita. Dan ini kalau kita nak pandang dengan sudut pandang global dunia ni kan. Ni kalau kita masih lagi pemikiran kita tentang jiran sebelah, orang depan rumah, kita tak nampak lah yang jauh macam tu. Itu kan pemikirannya dah kita fikir kepada secara global, Islam tu apa, umat Islam tu apa, kan dalam dunia Islam ni apa yang ada. Dan itu sangat sukar sebab semenjak penjajahan, kaedah mereka British menjajah tanah Melayu ni, dia punya kaedah tu pakai psikologi kan. Itu dia punya resolusi daripada perang salib kan. Resolusi daripada perang salib, mereka akan kacau bilaukan umat Islam pakai psikologi. Dia dah tak pakai peperangan. Sebab
Sebab mereka dah faham dan sangat sedar setelah 1000 tahun lebih, kan? Lebih daripada 1000 tahun, umat Islam sentiasa menang dalam semua peperangan. Tak pernah kalah. Peperangan fizikal tak ada yang Islam kalah. Walaupun kuantiti sesikit mana pun. Pernah dalam satu peperangan, kuantiti umat Islam 1 lawan 20. Orang kafir 20. Dan kalau ikutkan sekarang tu, Gaza kecil, Gaza tu lebih kecil daripada Kelang. Lawannya dengan negara dia. Dia negeri lawan negara dia. Maknanya negara ni kan boleh sekat semua kat dia. Lepas tu minta tolong pula dengan kuasa paling besar dunia. Lawan dengan Gaza yang kecil. Tapi sebenarnya hakikatnya secara ketenteraan Gaza menang dah. Yang nampak macam hebat sangat dia orang ni pasal dia serang orang awam. Kan? Sebenarnya kalau kita nak faham kan, orang yang serang wanita dan kanak-kanak ni orang lemah. Macam kita lah hari ni kan, kalau ada suami yang pukul isteri, maknanya dia lemah. Dia pukul isteri, dia dera anak, atau mak mungkin dera anak, dia lemah. Kalau orang kuat, kalau orang lelaki tu kuat, dia tak pukul isteri, dia tak pukul anak. Dia pergi ke gelanggang gusti. Kan? Dia pukul sama-sama dia lah, sama-sama yang kuat. Jadi bila dia tak dapat nak berlawan sama-sama kuat, sama-sama lelaki, dia cari golongan lemah. Itu yang Israel lakukan. Jadi mereka bukan orang hebat sebenarnya. Dalam kalau kita belajar ni kita belajar juga sebenarnya sejarah dia. Surah Toha ni banyak cerita tentang Nabi Musa ni kan. Ini salah satu sejarahnya yang kita perlu tahu. Dalam Quran banyak sangat cerita tentang kaum mereka ni, sehingga kan menjadi satu, kita boleh buat satu study khas tentang mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh tentera Hamas di Palestin. Dia study betul ikut Quran. Dan dengan kita study ikut Quran, kita tahu dia sebenarnya macam mana, apa perangai dia, apa kelemahan dan kelebihan dia, semua kita tahu. Dan di situlah kita boleh mengambil tindakan dan bertindak. Jadi hari ini sebenarnya tahu tentang fatwa Majlis Ulama Sedunia yang dah keluar tu. Tak tahu. Ini wajib kena tahu, wajib. Sebab bila Majlis Ulama Sedunia keluar fatwa, maknanya dia akan melibatkan semua umat Islam seluruh dunia, dan siapa yang tak mengambil tahu, maknanya dia tak termasuklah golongan yang kita nak sebut orang Islam ni dia ada kefahaman dia tentang Islam. Nombor satu, pemimpin kita adalah ulama. Ulama ni pemimpin umat Islam yang Nabi SAW bagi tahu, al-ulama warasatul anbiya. Allah lantik dah umat Islam ni. Kalau tiba-tiba tak ada pemimpin, kita dah ada pemimpin awal lagi yang Allah bagi kat kita dah. Dia sama macam suami pemimpin rumah tangga. Walaupun kita tak lantik pun dia automatik jadi. Jadi ulama adalah pemimpin yang Allah dah lantik. Tak lantik pun dia memang automatik jadi. Jadi apa saja fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, kalau sifatnya individu ulama keluarkan fatwa pandangan, maka itu masih boleh kita pilih gitu kan. Kita pilih nak fatwa yang mana yang kita rasa lebih baik, lebih tepat dan sebagainya, masih boleh pilih. Tapi bila dah bersatu ulama sedunia mengeluarkan fatwa, wajib untuk kita ikut kalau kita mengaku kita sebagai orang yang beriman. Biar ada orang dia buat tak tahu. Kan? Ada orang memang tak tahu kan, sebab mungkin kita tak biasa dengan konsep ulama adalah pemimpin kita. Kita kena perhatikan setiap fatwa ulama dalam hidup kita. Memang kita tak salahkan juga, memang British datang antara agendanya adalah menjauhkan kita daripada kefahaman Islam yang sebenar. Itu kaedah dijajah kita kan? Jadi dia heran tak kita sebenarnya hari ni, kita dah tengok Amerika yang sebenar siapa kan. Sebelum ni kalau nak cakap susah. Orang duk anggap itu negara maju, negara paling maju, produk yang paling berkualiti, mahal mana pun kita sanggup beli sebab kita rasa itu yang paling elok kan. Hari ni kita nampak wajah dia yang sebenar. Itu dah kejayaan, satu kejayaan Hamas. Yang pertama, kejayaan untuk mendedahkan siapa dia sebenarnya kepada mata dunia. Yang selama ni kita sangkakan dia adalah yang paling hebat, yang paling berkualiti, yang paling maju dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua tu palsu. Dia yang mendeklar diri dia macam tu. Hakikatnya tak. Kan? Ni kalau kita nak faham, kita boleh detailkan satu-satu kan? Sebab dia kacau psikologi kita. Jadi kita tu punya mind setting macam tu. Jadi cara dia datang ke tempat kita, dia buat sampai pelik tak kita. Kalau kita fikir balik logik, pelik tak kita. Orang yang datang tempat kita, ambil harta benda tempat kita, tiba-tiba lepas dia keluar, kita boleh berfikir yang dia tu orang baik. Pelik kan? Hari ni berkata, kenapa kita kata dia baik, dia hebat, dia maju dan sebagainya, bangga boleh cakap bahasa dia gitu. Dan padahal dia tu kan datang tempat kita, yang dia cerita sikit je sebenarnya dalam buku sejarah. Sebenarnya lebih daripada tu yang dia buat. Dia ibaratnya kalau dalam buku sejarah kan dia nak ambil rempah, nak ambil biji timah. Sebab itu yang kita nampak biji timah dia memang kena bagi tahu kat kita, kata dia ambil sebab lombong dia ada.
Kalau tiba-tiba dia tak mengaku, dia yang akan masalah. Jadi dia mengaku yang tu. Tapi ada banyak lagi dia tak mengaku. Antaranya banyak manuskrip Melayu yang kita sebenarnya sebelum daripada kedatangan British, kita dah ada tamadun Melayu yang sangat maju. Jadi dia orang ni takkan datang tempat yang tak ada apa-apa. Kita kena tahu orang kafir dia nak sesuatu, dia akan datang tempat-tempat yang dah elok. Dia beza dengan Islam. Islam dia datang tempat yang tengah mundur, yang tengah ada masalah, yang sedang dizalimi untuk menyelamatkan, untuk memajukan. Tapi kalau mereka tak, mereka datang tempat yang dah maju. Jadi kita ada tamadun Melayu yang dah sangat maju dan dihilangkan sama sekali sampai kita tak kenal tamadun kita. Dan kita mengagungkan dan membanggakan ketamadunan dia dengan kita menganggap apa yang dia ajar adalah apa yang datang daripada dia adalah satu yang moden. Saya kadang fikir apa yang menyebabkan kita boleh berfikir macam tu. Ingat balik dalam sejarah kat sekolah, kita diajar zaman ni ada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, yang menyebabkan kita berfikir bahawa dunia semakin maju. Kan daripada situ kita fahamnya dulu semua pakai batu, pakai cawat kan. Makin lama ada benda maju. Jadi dengan tu kita mindsetting kita, asalkan benda tu baru datang, apalagi daripada barat, maka dia maju. Hakikatnya kita kena ambil balik dalam Islam. Dalam Islam kita ada zaman Nabi. Zaman tidak dihitung daripada tahun-tahun tu, tapi daripada kenabian setiap Nabi dan Rasul. Dan adakah kita boleh fikirkan setiap Nabi dan Rasul yang datang tu ketinggalan zaman belaka? Pakai cawat belaka ke? Duduk dalam batu belaka ke? Tak, kita tahu piramid tu dah berapa ribu tahun dibina. Yang itu Firaun kan. Dan ada ilmu-ilmu engineering daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang tak dapat pun dilakukan semula oleh binaan-binaan sekarang. Yang binaan-binaan dulu boleh tahan sampai ribuan tahun, binaan sekarang sekejap je dah rosak. Mana itu ilmu-ilmu yang kita kata sebenarnya kita bukan makin maju, tapi kita berpindah teknologi, bertukar teknologi. Termasuk kita di tanah Melayu kita ni, di Malaysia kita, ada teknologi-teknologi masyarakat Melayu yang dulu kita dah tak ada. Hari ni kita dah tak mampu untuk buat tembikar dengan tangan, melainkan orang tertentu saja. Kan? Hari ni kita dah tak mampu dah untuk mengenal pokok-pokok. Kalau masuk hutan, tenganga kita. Kan? Pokok apa ni, pokok apa. Kita pernah buat program, buat masuk dalam hutan. Kita tanya, cuba tunjuk mana pokok tongkat Ali. Tenganga. Kan? Padahal ada depan mata pokok tu. Sebab dah tak kenal. Itu teknologi. Macam mana kita dulu, masyarakat kita boleh tengok pokok dah tahu tu boleh buat ubat apa. Dia ubat kan, pokok ubat. Tengok je dah tahu dia boleh buat ubat apa. Untuk apa. Sekarang dah tak ada teknologi tu. Kalau orang Arab dia ada ilmu, satu ilmu yang masa tu dulu kan, sekarang dah tak ada juga, dah hilang kan. Dia kalau tengok tapak kaki orang, dia boleh kenal orang ni anak dara ke dah kahwin. Tengok langkah tapak kaki je. Dan itu teknologi yang hilang. Banyak teknologi yang hilang sebenarnya kan, daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi itu yang sebenarnya sedang berlaku, tapi diubah pemikiran kita supaya dianggap apa yang mereka bawa semuanya maju. Dan termasuklah kitab-kitab kita di tanah Melayu, kita dah ada sistem perubatan kita sendiri. Sebelum daripada penjajah datang, kemudian dia curi kita punya buku perubatan. Kita ada buku perubatan Melayu. Ada buku manuskrip ditulis tangan kan, tulisan Jawi lah. Memang tulisan Jawi tu tulisan kita. Kan? Diambil dan dibawa ke sana. Kita dibagi dia punya sistem. Ada banyak lagi sebenarnya kita, kalau kita tahulah kan, dia punya tipu daya ni dah main, bukan setakat baru ni lah. Dah ratusan tahun dah dia plankan semua tu, dan kita semua dah pun terjebak. Kan? Tapi apapun hari ni bila dah terbuka topeng dia, mudah-mudahan terbukalah hati kita untuk kita mengenali dan mengetahui dan buka balik fikiran kita yang selama ni telah pun ditutup. Gelap dah, kita tak nampak sampai kita merasakan asal bercakap tentang Islam, kolot, ketinggalan zaman. Kalau cakap tentang barat, hebat. Kalau barat buat penemuan sesuatu, kita kata hebat. Padahal penemuan dia banyak yang dicuri daripada kitab-kitab kita. Lepas tu dia declare dia yang menemukan. Antaranya kadang kita jumpa kan tentang, tiba-tiba kata barat menemui rempah sekian-sekian, rempah tempat kita ni, rupanya khasiat dia sekian-sekian. Padahal dia bukan menemui. Benda tu dah ada dalam buku perubatan kita yang dia curi ke sana. Lepas berapa lama dia declare kata, oh dia jumpa, kata benda ni mengandungi sekian-sekian. Padahal dia ambil dari kita. Dan tu banyak lagi jenayah macam tu dalam ilmu-ilmu yang kat dunia ni, yang kita tahu kebanyakan penciptanya adalah orang Islam. Ini termasuk lampu orang Islam yang cipta. Tapi yang kita tahu Thomas Edison. Thomas Edison ni dia terjemah je buku tu. Dia terjemah, lepas tu dia ngaku nama dia. And lepas tu kalau kita nak fikir logik akal gini lah kan,
kalau orang tua-tua, kan muka dia tua kan, Thomas Edison tu kan, tua pakai spek bulat tu kan, pencipta-pencipta dia buat muka macam tu kan. Baik, kita fikir logik kan, antara orang muda dengan orang tua, mana lagi otak bergeliga, banyak idea? Orang muda. Bila dah tua ni, kita lebih kepada hikmah tu, yang banyak idea nak buat macam-macam ni orang muda. Kita sendirilah, masa kita muda-muda dulu dengan sekarang, rasa mana lagi banyak idea nak buat macam-macam. Masa muda nak buat benda tu, buat benda ni macam-macam. Kemudian nak testing, cuba-cuba. Kalau dah berumur baru nak buat testing, sekali meletup, hangus kita patuh. Kan kita kalau dah berumur-umur ni kan, cedera dah susah nak sembuh kan. Jadi nak buat eksperimen macam tu, dia kena muda kan. Macam yang cipta kapal terbang kan eksperimen dia naik kapal terbang yang dia cipta, dia jatuh patah tulang belakang 2 kali, patah tulang belakang. Kalau orang tua patah tulang belakang sekali, habis dah kan, tak boleh dah. Jadi dia memang kena orang muda. Dan kita tahu hanya orang muda di kalangan umat Islam sahaja yang akan punya motivasi besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan seumpama tu. Sebab kalau orang bukan Islam, dia tak ada motivasi untuk mengorbankan diri. Dia lebih kepada nak enjoy. Buat apa dia korbankan masa muda yang dia boleh enjoy melakukan segala-gala benda yang dia nak, tiba-tiba nak susahkan diri, nak bagi sesuatu kepada orang lain kan? Nak buat sesuatu yang menyeksa, menyusahkan diri sendiri bagi dia. Baik pergi enjoy, pergi main-main, suka-suka kan? Itu yang makna yang terjadi, yang akhirnya kita banyak dikelabukan mata kita kan? Jadi yang fatwa ulama sedunia ni, yang ini dia ada banyak fatwa tu ada beberapa belas, cuma kita nak ambil yang kita sendiri wajib untuk laksanakan dalam khas mengenai isu Gaza ni. Antaranya salah satunya adalah setiap umat Islam wajib dah sekarang untuk menyokong Palestin, menyokong umat Islam di Palestin. Bila kata wajib, maknanya kalau masih ada umat Islam yang kata nak sokong Israel, maka hukumnya berdosa. Sebab ni dah fatwa, ni lah kita panggil ijma' lah kan, sekelompok ulama' dah ulama' sedunia dah bersepakat kan. Sebab ada lagi orang Melayu duk main konon-konon nak sporting kan. Nak kata dia sporting, dia faham kita tak naklah Israel kalah pun, ataupun satu lagi yang mengatakan nak damai. Ini fatwa ni menunjukkan dah tak boleh orang Islam fikir nak suruh damai, tak boleh. Kenapa tak boleh? Bukan kita nak perang. Sebab kalau nak cakap damai, jangan cakap dengan orang Islam, cakap dengan Israel ya? Dia punya serangan tu, TikTok saya pun dah kena block, TikTok live 3 kali sebab cakap pasal dia. Maksudnya dia yang serang kita, sampai ke kita bercakap pun dia takut kan? Tapi saya tak ada masalah, tak apa je. Sebab itu dah tanggungjawab kita kan, tetap kita akan sampaikan. Baik, jadi maknanya kalau masih ada yang mengatakan nak suruh damai, ada kan orang Islam yang masih fikir nak kena damai. Tak, kita cuba fahami kenapa dalam Islam pada zaman Rasulullah SAW ada banyak peperangan. Banyak kan? Badar, perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq. Kita dengar perang tu macam tak ada apa-apa je. Hari ni baru kita nampak depan mata perang tu berlaku, dan kita boleh faham tak kenapa Nabi terpaksa perang. Kan kita tahu kenapa perang tu disyariatkan. Yang pertama, ketika Islam dah ada kekuatan di Madinah kan, dia disyariatkan pada tahun kedua Hijrah, dan disyariatkan ketika mana umat Islam dizalimi. Kalau tak dizalimi, tak buat apa pun. Yang ini pun fatwa baru je keluar lepas teruk-teruk kena, bukan dari awal perang pun, bukan dari awal diserang, dah teruk sangat dah. Baru semalam ke hari ni diletupkan pula Universiti Al-Azhar, cawangan Gaza University. Dah habis hospital, sekolah, tak puas hati lagi, satu universiti terbesar di dunia ni, Al-Azhar kan. Universiti, saya pun belajar dekat Al-Azhar, cuma Al-Azhar Mesir, dia ada banyak cawangan ni. Ni yang dekat Gaza. Maknanya dah sampai macam ni baru keluar fatwa sedunia. Kita tahu ulama bukan main-main keluar fatwa, fikir dalam sangat dalam, baru boleh keluar fatwa kan? Jadi fatwa ini dikeluarkan, maknanya dah tak boleh lagi ada orang Islam yang nak menyebut pasal damai. Kalau ada sebut pasal damai, maknanya kita tak faham situasi kan? Sebab kan kita dah tahu langkah-langkah, kita ada step dalam Islam, ajarkan step sebelum nak declare sampai kena perang macam ni. Kan dah ada tu perbahasan di PBB, majoriti dah sokong suruh gencatan senjata. Lepas daripada di PBB kata kena gencatan senjata, besoknya dia serang makin teruk. Macam mana nak damai? Memang orang macam ni, dia jenis tak faham bahasa manusia, dia faham bahasa bom. Dia tak boleh, memang tak boleh nak bincang apa dah dengan dia kan? Sampai sebenarnya sekarang secara ketenteraan dia dah kalah teruk
Dah banyak yang mati, dia punya kereta kebal pun banyak dah hancur. Tapi Amerika tak bagi undur. Kalau tentera Israel dah tak larat. Dia memang dah ketakutan. Dia orang pakai pampers pergi medan perang. Terkencing dalam seluar, ketakutan. Dia takut. Memang takut boleh terkencing dalam seluar kan. Tapi Amerika masih mendesak. Sebab dia dah keluarkan terlampau banyak modal. Dia tak mau berhenti. Tapi kan janji Allah sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW, bahawa memang pasti akan menang. Kita pasti menang. Cuma sekarang kita nak duduk dekat mana? Yang menontonnya ke, atau yang duduk sebaris dengan mereka? Cuma sebaris ni kena hati-hati. Dalam masa ni jugalah ajaran sesat ambil peluang. Banyak dah tu orang yang mengadu duk kata dia pun ajak pergi Palestin. Saya pun ada juga orang ajak. Dia mesej, Ustazah duk cakap saja, dia kata. Tu teori, jom pergi sana mati syahid, dia kata. Saya taklah tolak terus. Saya berfikir juga bila orang cakap gitu. Saya fikir dan bandingkan dengan keilmuan kan. Baik, bila banding balik, memang bahaya sebenarnya. Kalau ada orang dapat ajakan macam ni, kita bagi tahu. Nombor satu, niat ke sana untuk mati syahid, pergi sana untuk mati syahid, salah. Dari segi agama, ilmunya salah. Kalau pergi sana niatnya bukan mati syahid, tapi niatnya untuk memenangkan Islam. Kalau mati baru syahid. Kalau niat mati syahid, dosa. Maknanya nak buat Islam kalah. Pergi niat nak mati, salah. Tak boleh. Baik. Dan kemudian kalau nak pergi untuk memperjuangkan Islam, apa dia senjata kita, sama ada senjata dalaman keluaran ke, apa yang kita boleh bawa, yang kita rasakan kita boleh menyumbang. Kalau sampai sana, lepas tu tiba-tiba cari nasi lemak, baik tak payah pergi. Kan? Kita memeningkan kepala orang kat sana. Ataupun kita cuma nak menambah bilangan orang yang kena bom je. Kan? Maknanya bukan keperluan lah untuk kita pergi. Kan? Kalau kita tanya orang sana tak minta siapa pun pergi sana. Dia tak minta pun. Kan? Yang paling dia minta doa. Jadi doa tu nak kena sungguh-sungguh. Kan? Dan kemudian yang keduanya tadi sebut pergi sana mati syahid. Yang keduanya dia kata bercakap tu teori saja. Tu kena muhasabah. Memang sebenarnya kita tak boleh cakap saja. Tapi saya fikir balik, bila tengok balik kepada apa yang orang Palestin minta, memang yang dia minta suruh kita cakap, suruh kita sampaikan kepada seluruh umat Islam apa yang sedang berlaku sekarang. Kena bagi tahu kepada semua umat Islam. Sebab ada banyak lagi yang tak tahu. Tak tahu cerita pula tu. Cerita dia bukan perang sekarang. Cerita dia dah beratus-ratus tahun dah. Dia merancang daripada kejatuhan Khilafah Islamiah. Kenapa dalam buku sejarah kita langsung tak ada cerita Khilafah Islamiah? Tak ada. Padahal dia 1335 tahun tertegak. Langsung tak masuk dalam buku sejarah kita. Yang ceritanya zaman gelap Eropah. Masa Eropah tengah gelap tu, Khilafah Islamiah dah ada. Itu sejarah kita yang ditulis oleh orientalis, menyebabkan kita tak kenal pun sejarah kita yang sebenar. Sejarah kita yang sebenar orang luar yang tahu. Dia sama macam Turki. Turki ni, orang Turki tak tahu sejarah dia. Kita yang tahu. Orang luar yang tahu. Sebab sama juga di sekolah dia, lepas kejatuhan Khilafah Islamiah, dibagi silibus sejarah yang ditulis oleh orientalis. Ditulislah kata Kamal Atatürk itu adalah bapa pemodenan. Kan? Padahal dia adalah pengkhianat bangsa. Dia adalah penghancur kepada Khilafah Islamiah. Macam itulah. Sampai hari ni anak-anak muda ke sana, kalau kita tanya, suka Erdogan ke suka Kamal Atatürk? Kamal Atatürk. Sebab itu yang dia belajar kat sekolah. Jadi itu macam tu sebenarnya sejarah kat tempat kita juga. Yang tahu sejarah kita orang luar. Jadi itu maknanya itu tipu daya dia. Kalau kita tahulah lebih dahsyat pada tu, memang sakit hati. Kita semua ni kena lah. Dah kena dah semua. Tak ada terlepas walau seorang pun. Sebab plan dia adalah nak menguasai dunia. Dia nak dunia, dia nak satu dunia. Bukan Gaza saja. Lepas Gaza selesai, kalau dia dapat, dia akan pergi lagi. Sebab bendera Israel atas bawah tu sungai tu, biru atas dengan bawah tu. Sungai Furat dan Sungai Nil. Jadi dia nak bentuk kerajaan di antara Sungai Furat dengan Sungai Nil. Sungai Nil kat Mesir, Sungai Furat kat Iraq. Tapi itu bukan habis kat situ je. Itu tempat tu namanya jantung dunia. Kalau nak kuasai dunia, dalam sejarah kita, kalau kita tahu sejarah Rom, sejarah umat terdahulu, siapa sahaja kaum-kaum terdahulu yang nak menguasai dunia, dia akan ambil situ dulu. Itu jantung dunia, Palestin tu. Jadi dapatkan jantung dunia, maka mudah untuk dia menguasai satu dunia. Jadi dia nak kuasai satu dunia, dia mati-matian nak dapatkan jantung tu dulu. Dan jantung inilah ukurannya. Kalau rosak jantung ni, maka rosak satu dunia. Kalau selamat jantung ni, maka selamatlah satu dunia. Itu maknanya kita kena selamatkan. Sebab nanti kita akan rosak sekali kalau rosak tengah tu.
Jantung tu betul-betul yang dekat Palestin tu. Dia menyambungkan semua benua. Dia tengah-tengah. Jantung. Yang macam Nabi SAW sebutkan jantung tu kan, bila dia elok satu badan. Kalau dia rosak, maka rosaklah semuanya. Itu termasuk dalam dunia ni. Itu dia punya apa yang dia nak lakukan. Yang hari ni yang dalam fatwa ulama tu, yang pertama kita kata dah tak boleh lagi kita nak fikir damai, ataupun kita nak fikir nak bagi menang dua-dua ke, ataupun two state solution saja pun dah cukup zalim sebenarnya. Boleh bayangkan tak, ada tamu datang rumah kita, dia nak kebut rumah kita kan. Lepas tu tiba-tiba datang pihak ketiga, kata ginilah sebab tamu ni ganas sangat kan, nak tembak kita pula tu kan. Jadi ginilah, two house solution. Kata two state solution kan. Two house solution. Rumah kita yang sebiji tu belah dua. Bagi dia sebelah, bagi kita sebelah. Adil tak macam tu? Tak adil, tu rumah kita. Tapi itulah solution yang pernah dibuat di Palestin, sehingga Israel dapat duduk dengan rasminya kat sana. Two state solution, lama-lama dia makin besar. Sebab sebenarnya dia tembak-tembak ni bukan baru kan. Dah sejak 1948. Cuma yang dahsyat-dahsyat, ganas-ganas sangat tu sekali-sekala je. Kalau yang kecil-kecil selalu sepanjang masa dia tak pernah berhenti. Itu bukan solution sebenarnya. Dan itu dah kezaliman dari awal lagi. Tapi kita tahu, tengok macam mana ulama begitu mendalam sebelum keluarkan fatwa. Dalam keadaan macam tu masih belum keluar fatwa apa-apa lagi. Sebab masih kita kata consider lagi kan. Sampailah di tahap yang melampau, maka keluar fatwa. Saya sebenarnya dah lama tunggu fatwa ulama sedunia tu. Duk tunggu ni kalau sampai keluar fatwa wajib jihad seluruh dunia umat Islam. Orang lelaki dalam rumah kita tu boleh tak keluar tu? Duk fikir gitu. Kalau tiap-tiap hari main game mana tu? Solat subuh pun tak ke mana. Apa lagi nak contohnya solat subuh kat masjid. Dia kelayakan nak jadi tentera Allah ni. Solat jemaah kat masjid untuk lelaki kan. Sebaiknya 5 waktu, tapi minimum subuh. Sebab zaman Nabi kalau nak kenal orang munafik, subuh. Tengok subuh dia tak datang solat, munafik. Kalau waktu lain dia boleh solat. Sebab tu siang hari semua kan, subuh tu paling susah. Jadi sebenarnya kalau ikutkan, kalau tak solat subuh berjemaah di masjid, dah tanda munafik dah. Berapa ramai orang munafik dalam rumah kita? Kan? Kalau ikut Nabi pun, Nabi kata bakarlah rumah orang yang tak solat jemaah kat masjid. Ni khusus lelaki kan. Tapi walaupun kita perempuan, kita kena ingatlah ada orang lelaki dalam rumah kita kan. Maknanya kita kena melakukan sesuatu tu. Paling kurang kalau kita rasa cakap gaduh, doakan. Kan, jangan sampai kita ni jadi orang yang bersubahat. Kalau kita jadi lelaki, mungkin kita pun sama-sama macam tu juga. Kalau kita pula nak ukur macam mana? Soal solat pada awal waktu. Kalau kita pun solat lewat-lewat, mungkin kalau kita jadi lelaki, kita tak pergi masjid juga. Itu maknanya kaedah satu yang kita boleh buat. Baik, yang kedua, dalam fatwa ulama sedunia tu ada sebut sekarang ni dah jadi kewajipan untuk seluruh umat Islam menunjukkan sokongan. Menunjukkan sokongan tu maknanya menzahirkan. Dah wajib untuk kita zahirkan sokongan. Tak boleh diam sembunyi-sembunyi dah. Tunjuklah yang nak sang bendera Palestin ke, yang buat dalam online ke kan, dengan dengan apa cara, dengan kemampuan kita masing-masing. Kena tunjuk. Kan, tak ada face mask Palestin ni kan. Kau nak pakai face mask, pakai bendera Palestin ke, macam manalah tanda untuk kita menunjukkan kita menyokong. Terpulang lah. Kalau saya tak pakai dalam bentuk pakaian lah kan. Maknanya kita ada kaedah kita masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Baik, kemudian lepas kita kata kita tunjukkan sokongan kita, kemudian menzahirkan sokongan kan. Dan yang ketiganya adalah kita lebih kurang macam menzahirkan sokongan tadi, kita kita nak sebut melakukan sesuatu. Setiap individu Muslim wajib melakukan sesuatu. Sesuatu yang boleh menolong umat Islam di Palestin, mengikut kapasiti masing-masing. Kalau ikut detail dalam fatwa tu, yang diperintah atau yang memerintah, yang bekerja atau yang dipekerja, atau yang kira apa pun status kita wajib melakukan sesuatu. Sekarang kita tanya diri kita dah buat apa? Wajib. Kalau tak buat apa-apa, masih lagi duduk biasa-biasa, dosa dah. Ni bila keluar fatwa, memang betul lah, dosa lah kita. Yang masih aktiviti kita macam biasa lagi, tak ada apa-apa, maknanya dosa. Kita maknanya paling kurang minimum kalau kata doa kita tu sungguh-sungguh, bukan doa asal orang baca kita pun amin. Kalau orang tak baca, kita tak ada doa juga. Tak boleh. Kunut nazilah tu kita wajibkan dalam untuk kita baca setiap hari.
Kunut nazilah kita baca dengan sungguh-sungguh. Itu baru betul doa, betul-betul doa sungguh-sungguh. Kalau tak doa, ada zikir-zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir yang cukup menguatkan umat Islam di Palestin. Kita hadiahkan pada mereka. Kalau boleh buat dalam kelompok. Ni ramai-ramai ni kita bahagikan, yang nanti dia punya kuantiti dia jadi 30,000 minimum. Dia sekejap je hasbunallah wa ni'mal wakil tu kan. Kalau nak buat 1,000 tu tak sampai sejam pun. Jadi kalau seorang ambil, misalnya kalau seorang ambil 1,000, 30 orang cukup. Kalau kata seorang 2,000, 15 orang dah cukup. Kalau lebih tak apa, tapi kita combine tu, okay, dia seolah-olah macam ni kan, kombinasi semua kita bahagi-bahagi zikir tu, semua combine. Itu macam satu hadiah yang kita bagi pada mereka di Palestin. Itu hadiah yang besar. Dan sebenarnya sekarang saya teringat, bila hari ni kan sebenarnya apa yang terjadi di Palestin, akhirnya ramai orang masuk Islam. Sebab mereka heran keyakinan apa, keimanan apa yang ada pada orang Palestin sampai boleh sekuat itu. Kita belum tahu lagi kalau kita duduk kat Palestin, kita jadi apa dah. Sebab kalau yang mati kita tak apa, tapi yang mati tu orang yang kita sayang. Dan kalau mati tu masih mungkin lebih baik daripada cedera cacat kan. Dan itu pasti ada. Dan maknanya melihat setiap hari kan, ada yang sukarelawan yang memang dia tolong orang, tiba-tiba keluarga dia sendiri adalah mangsa. Doktor kan. Jadi yang kalau wanita-wanita tu ada yang melahirkan anak caesar tanpa bius. Kanak-kanak pun dijahit semua tanpa bius. Luka-luka jahit, luka-luka daripada kesan bom tu. Dan maknanya kita kata kalau kita duduk kat sana, kita tak tahu kita kuat ke tidak gitu. Tapi kita kena bina kekuatan jiwa tu. Kena bina. Dan kekuatan umat Islam kena ingat, yang kita duk menang dalam semua perang tu, kekuatan kita bukan terletak pada fizikal. Semua pasukan tentera Islam yang menang tu, cara memilih tentera yang terbaik di kalangan mereka bukan fizikal sama sekali. Tak tengok langsung badan berketul ke tidak, langsung tak tengok. Yang ditengok tahajudnya, solat jemaahnya, yang ditengok hafal Qurannya. Memang yang ditengok semua dalaman jiwa. Jadi maknanya memang yang kita kena kuatkan dalaman kita. Yang itu yang akan jadi kekuatan pada luaran kita. Tentera yang Al-Qassam Hamas sekarang kan, yang berjaya meletupkan kereta kebal Israel itu pada jarak 0 km. Macam mana dia buat? Dia pergi sana letak bom. Dalam keadaan mereka mengatakan, Israel mendakwa bahawa mereka ada kenderaan-kenderaan kereta kebal dan sebagainya yang canggih yang boleh mengesan sebarang pergerakan sekitar berapa ratus meter. Tiba-tiba ada orang pergi sana bawa bom, dia tak dapat detect. Baca apa tu? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Betul, memang doa-doa itulah yang menolong. Secara logik manusia tak boleh. Sebenarnya saya ada pengalaman peribadi dengan doa tu. Kalau tidak mungkin sekarang saya dah mati. Saya berjuang daripada zaman remaja kan, dalam berdakwah ni kan. Dan memang masa tu betul-betul lah dengan doa tu, dalam keadaan tak ada pilihan. Duduk masa tu dekat Mesir, duduk atas bangunan. Dua je pilihan, sama ada mati terjun bangunan atau mati kena pukul. Ada orang datang kan. So, duduk kat situ dengan doa tu, orang tu depan mata dia tengok, tak nampak. Dengan kayu kat tangan dia pegang, mana dia gitu kan. Lepas tu dia cari tak ada. Lepas tu dia cakap dengan orang kat bawah tu, tak ada. Padahal depan mata kita dah tengok dah. Dia pun tengok kita, tapi tak nampak. Jadi bila dengar tentera Hamas baca macam tu untuk tu, ya Allah, memang kata benda tu tak mustahil. Dan apalagi memang betul-betul untuk sebuah perjuangan. Kita kadang silap tau. Orang baca doa tu masa ada JPJ Baroblok. Kan? Biasanya kan orang ajar baca doa tu. Dah buat salah, lepas tu pakai doa lah kan. Aduh. Baik, insyaAllah itu apa yang kita boleh lakukan. Yang tiga tu lah yang mungkin berkaitan betul dengan kita. Yang maknanya hari ni kena pastikan setiap individu melakukan sesuatu. Ya. Maksudnya? Tak mesti. Nabi tak buat pun. Nabi jalan kan. Nabi kan baca doa tu masa berjalan keluar daripada rumah. Tak perlu buat pergerakan apa-apa.
Masa tu kalau saya pengalaman saya peribadi tu, masa tu memang kata ya Allah dalam hati tu kan, ya Allah kalau apa yang aku lakukan dan apa aku bawa ni betul-betul sedang memperjuangkan agama Engkau ya Allah, maka selamatkanlah, dan doa inilah membantu gitu kan, dengan doa ini kan. Kalau memang salah tak apa, kita kata tak apalah, kalau memang salah maka lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat, tapi Allah selamatkan, dengan tu makin yakin lagi kan, makin yakin memang perjuangan ni adalah perjuangan yang benar ini kan. Baik, dia memang bila jadi isu Palestin, saya memang jarang sebenarnya bercakap pasal isu-isu semasa. Tapi kalau Palestin dia bukan isu semasa, dia benda yang dah lama, cuma kita je yang bersifat semasa-semasa. Kadang ingat, kadang tak ingat. Kalau saya seumur hidup saya ingat ni. Sebab benda tu memang ada dalam hati. Itu kan semua benda yang ada dalam Quran, ada dalam hadis ni. Baik, hari ni kita tengok pada tafsir surah Toha ayat 49. Ini kisah Nabi Musa. Jadi sikit sebanyak kita tahu siapa dia Bani Israel yang merupakan kaum daripada Nabi Musa AS. Ayat 49 ni. Okay. Hari tu berhenti 48 kan? Kan? Belum? Oh 44. Oh okey, betul. Baik, hari ni 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, dan mereka berkata, Rabbana innana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami, takhafu, takut, nakhafu, nakhaf, kami takut, ayyafruta, kami khawatir bahawa dia akan menyeksa, alaina, ke atas kami, ataupun ayyatgha, akan bertambah melampaui batas. Baik, makna penuh ayat 45, berkatalah mereka berdua, ya Tuhanku, kami sesungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyeksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Baik, jadi di sini ini kami ni Nabi Musa dengan Harun. Kita ingat lagi ketika Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk pergi jumpa Fir'aun. Masa tu kan cerita dia, Nabi Musa ni rentetan dia adalah dia lepas daripada mendapatkan wahyu, kemudian Allah perintahkan baliklah kamu ke bumi Mesir tu, jumpa dengan Fir'aun untuk menyatakan tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Jadi masa tu kan Nabi Musa kata dia tak berapa petah bercakap kan, jadi minta seorang kawan kan. Jadi dibagilah Nabi Harun AS yang merupakan adik abang dia sendiri kan, dan abang ataupun adik saudara lah, kita kata saudara dia. Dan bila dibagikan saudara ni, lepas tu ni dalam ayat ni disebut pula kan, kedua-dua ni bercakap lah kan, berkata kepada Allah, ya Allah, kami ni bimbang, kami ada kebimbangan, kami bimbang kalau nanti tiba-tiba Fir'aun seksa kami. Dan tiba-tiba Fir'aun ni bertambah melampau gitu. Jadi maksudnya ada kebimbangan. Dan kita kan kalau ingat balik itu, kenapa risau sangat, bukan ke dia Rasul kan? Lepas tu ulul azmi pula kan. Baik, nombor satu, ulul azmi ni sebenarnya masa tu belum lagi ada status tu. Status tu lepas selesai tugasnya sebagai Rasul, maka dengan sebab kesabaran, ketabahan dan ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh Nabi Musa AS, maka statusnya jadilah ulul azmi. Tapi masih hidup dah. Ada banyak kan orang yang masih hidup tak jadi tokoh pun, lepas dia mati baru jadi tokoh kan. Ada banyak. Sebab tu kita tak apa kalau masa dunia ni, kat dunia ni orang nak hina, nak caci maki, nak jadi apa pun, yang penting kita tetap lakukan kebaikan dan kebenaran. Lepas mati nanti orang tahu. Tak apa. Sebab tu kalau macam kata orang buat konten kan, sibuk lah nak bagi orang view, sampai buat benda pelik-pelik. Dah itu kalau dah mati tu susah kita kan. Macam mana tu nak take down balik kan, nak jadi hantu, nak delete balik account ke kan. Kan dosa-dosa yang kita buat, benda pelik-pelik. Tapi kalau kita tetap buat je benda-benda baik, kita sebarkan. Ada kan orang yang dia buat account YouTube, dia buat video-video cikgu kan, seorang cikgu tu kan, lepas tu dia meninggal, dia tak ada view sangat pun video-video dia. Lepas dia meninggal viral account dia kan. Maksudnya video-video dia mula orang sebar-sebarkan, dia dapat saham tu, dapat pahala. Itulah amal jariah.
Jadi itu maknanya konsep kita kata dalam hidup ni kita buat kebaikan, nanti kita kata kalaupun memang lepas mati baru orang tahu apa yang kita buat, tak apa. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab pun kan ada tu kebaikan yang dilakukan sepanjang hidup dia yang tak ada orang tahu, sampailah dia meninggal dunia baru orang tahu. Orang tahu pasal masa nak mandikan jenazah nampak ada kesan kat bahu tu. Kesan dia memikul makanan setiap malam untuk dihantar ke rumah-rumah orang miskin. Kan? Ada juga Rasulullah SAW itu biasa menyuapkan makanan ke mulut seorang lelaki Yahudi, orang buta dah tua. Kan? Nabi pergi suap makanan kat dia, tak ada siapa pun tahu. Yang orang lelaki tu pun tak tahu, orang Yahudi tu pun tak tahu. Tapi dia tahu masa bila Nabi dah wafat. Bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tahu. Sayyidina Abu Bakar tahu kan. Nabi biasa buat macam tu, dia pun pergilah ke tempat lelaki tu, dia suapkan makanan. Nak tiru apa yang Nabi buat, nak sambung lagi. Tapi apa kata lelaki Yahudi tu? Dia kata ni orang lain ni. Dia tahu cara suap kan. Ini orang lain ni kan. Yang dulu tu betul-betul cara dia suap tu sangat lemah lembut, sopan santun gitu kan. Dia kata ni lain ni kan, tak sama, tak macam yang dulu. Di mana pergi orang yang biasa datang tu. Padahal kan Nabi Muhammad SAW waktu menyuapkan makanan kepada lelaki Yahudi ni mengutuk Nabi. Sebab dia tak tahu tu Nabi yang suapkan dia. Dia kutuk, dia kata tu, tahu tak, ada dengar tak cerita pasal penyihir tu, tukang syair tu, yang mengarut, bawa ajaran pelik-pelik. Dia kutuk habis Nabi, depan Nabi. Nabi suap dia elok je. Sampai dia kata sangat lemah lembut. Kita kan kalau orang kita suap, dia kutuk-kutuk kita, no, jangankan kata nak tonyo mulut, memang taubat tak pergi dah suap dia. Suap dah tu kan, letak makanan depan rumah pun tak dah. Ini Nabi SAW. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang orang tak tahu masa kita hidup, tak apa. Orang tak tahu sampai kita dah mati pun tak apa. Kan yang penting Allah tahu. Jadi ini maknanya kalau dalam peristiwa ni apa yang dibimbangkan oleh Nabi Musa AS dan juga Harun, dia katakan mereka ni bimbang kalau sampai nanti diperlakukan sesuatu atas mereka. Sebab dari segi status seorang Firaun ni, kalau nak perbandingan dia kan, Firaun ni adalah raja yang mengaku Tuhan. Setakat ni kita dalam dunia tak ada lagi raja yang mengaku Tuhan. Tapi yang merasa nak jadi Tuhan ada sebenarnya. British ni, dia nak jadi Tuhan sebenarnya. Sebab itu dia buat semua benda yang boleh kawal kita. Dia nak kawal, kita nak faham apa yang jadi kat Palestin. Dia rasa dia boleh kawal air sampai tak dapat air. Dia boleh kawal api, elektrik, maksudnya matahari lah. Seolah-olah dia nak kawal matahari. Tinggal matahari betul je dia tak boleh kawal. Kan, lampu tu dia nak kawal. Kemudian dia nak kawal ubat-ubatan, seolah-olah dia boleh kawal dan menyebabkan orang hidup atau mati. Dia nak kawal, sebab tu dia orang center kan semua benda-benda yang dia boleh kawal. Dia nak jadi Tuhan lah sebenarnya. Cuma dia tak declare macam Fir'aun. Sebab zaman sekarang kalau ada orang declare sampai macam tu, dia susah. Kan, manusia akan buat sesuatu pada dia. Jadi dia menghadapi kepayahan. Dia tak declare tapi perbuatan dia macam tu. Dia buat segala sistem-sistem tu yang saya kata, kalau kita tahu lah kan, kita semua dah terjebak. Kita akan sangat sakit hati dengan benda yang dia buat kan. Tapi tak apalah, biar tak tahu kot lagi baik kan. Biar tak tahu semua saya tahu banyak tu pun dah. Dia ada satu lagi pertemuan Zionis kan, apa perancangan-perancangan detail dia ada semua. Sistem-sistem yang ada dalam dunia ni habis semua. Yang pasal Zionis tu, dia perancangan detail dia dalam mesyuarat rahsia tu, itu dibongkarkan oleh seorang pemuda yang dia duduk dalam dewan tu. Dia duduk bawah pentas. Dalam bawah pentas kan macam ada kayu bawah dalam kosong. Dia duduk dalam tu, dia dengar. Dan kemudian dia tertangkap. Dia dah habis dengar semua sampai selesai. Lepas tu tertangkap tu, dia orang boleh lepaskan dia. Sebab satu, dia tanya, kamu tak takut kan nanti aku heboh, aku ceritakan semua ni dekat orang ramai? Dia kata, kami tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia kata, kamu nak cerita pun orang takkan percaya. Dan nanti yang akan membela-bela balik kami punya agenda ni adalah umat Islam sendiri. Tu kalau kita tahu apa benda kan, memang hakikatnya macam tu. Saya pernah cuba dia sebutkan tu. Sebab benda tu kena dekat dia bela apa yang dia buat. Sebab dia rasa dia sedang buat kebaikan. Memang kita rasa kita tengah buat kebaikan, tapi rupanya itu agenda Zionis. Sebab tu dia kata, memang kita akan bela balik dia punya agenda. Jadi kamu bagi tahulah, tak ada guna pun. Sebab tu saya rasa saya pun tak perlu bagi tahu. Memang tak guna. Sebab saya dah beberapa kali dah cuba, memang akhirnya orang bela diri.
Kita tak tahu apa, tapi cuba fahami ayat yang Allah sebutkan. Allah kata ada banyak di kalangan manusia ni yang merasa kita sedang melakukan kebaikan, tapi sebenarnya kita sedang merosakkan dunia. Itu dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal ayat cerita tentang orang munafik. Jadi kita ni gini, kalau nak faham kita masuk dalam golongan tu ni, kadang memang tak rasa masuk. Kita rasa kita buat baik kan. Kalau kita rasa kita tengah buat benda tak baik, kita memang confirm tak masuk dalam tu. Tapi salah juga. Kalau rasa tengah buat benda tak baik, kena berhenti. Kan? Kalau kita contohlah, kita rasa ini kelas ajaran sesat, tak boleh duduk kan. Kita rasa kita tengah buat kebenaran. Baik, bila kita tengah buat benda baik, kita rasa kita tengah buat kebenaran, dah masuk dah sebenarnya setengah kaki kat situ, dekat golongan tadi yang merasa sedang melakukan kebaikan, tapi sebenarnya sedang melakukan kerosakan. Jadi maknanya bila kita rasa kita tengah buat benda betul, tengah buat benda baik, dah masuk dah separuh. Yang satu lagi sebenarnya tu, yang tu kan kita tak tahu. Itu di balik tabir. Jadi macam mana nak buat? Itu yang Islam ajar kita. Confident boleh, tapi tak boleh overconfident. Merasa diri terlalu betul dan orang lain semua salah, itu tak boleh. Takut dah masuk dalam golongan tadi. Jadi dalam pada kaedah kita ni, dalam pada kita beramal merasa apa yang kita lakukan benar, dalam masa yang sama kita ada sifat al-khauf wa raja. Kita ada sifat bimbang bahawa apa yang kita lakukan tu betul atau tidak Allah terima, dan tapi dalam masa yang sama tak boleh putus asa, kena mengharap supaya Allah terima. Itu kefahaman keimanan yang kita katakan perlu kepada kefahaman yang sangat baiklah dalam tentang Islam. Sebab kita kadang-kadang fikir sebenarnya orang bukan Islam ni, dia belajar tentang Quran, dia belajar hadis, dan dia mengambil benda-benda yang Nabi bagi tahu, sebab dia sangat tahu Islam adalah agama yang benar. Dia yang memusuhi Islam. Dia tahu Islam agama yang benar, dia tahu semua yang ada dalam Quran dan hadis tu adalah benar. Bahkan orang Yahudi sendiri pun meyakini. Sebab tu mereka bertindak ikut hadis. Dia tanam pokok dia tu kan, itu ikut hadis. Hadis yang bagi tahu pokok tu pokok dia. Tapi sebenarnya dia lupa, dah bocor rahsia dah pun. Kan? Dah bocor rahsia bila hadis bagi tahu. Kita orang Islam pun tahu juga. Lepas ni kita carilah belakang pokok tu. Tapi ke mana pun dia melaksanakan benda tu. Jadi maknanya kita kata mereka meyakini dan mengetahui, dan mereka mengambil apa yang Allah suruh dalam Quran tu, dia ambil untuk dia. Dia jauhkan daripada kita. Antaranya kalau cerita pasal kuda manah berenang, jauh sangat daripada kita kan. Memang dia ambil sebab benda tu ada dalam Quran. Dalam Quran tu dia takut sangat jumpa ayat tu. Ayat tu sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ayat tu sebut persiapkanlah diri kamu dengan segala kekuatan dan juga dengan ikatan simpulan kuda-kuda kamu, dan siapkan juga kekuatan dengan kuda-kuda kamu, dan itu akan menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Dan yang lebih hebat lagi, musuh yang kamu tahu dan kamu tak tahu. Kita ni ada musuh yang kita tak tahu. Jadi kuda dan memanah, yang pertama tu memanah, maksud dia kekuatan yang pertama memanah. Jadi memanah dengan kuda ni adalah kekuatan yang akan menggerunkan musuh. Maka dia ambil yang itu surah Al-Anfal ayat 60. Dan kita pula anggap itu sukan elit, mahal kan. Riyadhah, sukan lasak pula tu kata kan. Padahal Allah sebut dalam Quran ada 3 haiwan Allah sebut sebagai kenderaan. Al-khail, kuda, al-baghal, baghal tahu kan? Baghal. Yang ketiga himar. Itu 3 Allah sebut, 3 ni kenderaan. Dia bukan sukan, dia kereta. Kenderaan, kereta lah mudah kata. Dan ayat yang kita duk baca doa subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, cuba search dalam app Quran kita tu, itu doa naik kuda. Memang depan dia sebut naik kuda, baca doa ni. Maknanya dia memang kenderaan. Bila kenderaan, semua orang boleh naik. Baru ni kita buat program dengan masjid. Masjid minta kan, Muslimat Masjid. Memang acik-acik lah umur-umur macam ni lah. Dia kata Masya Allah, semangat naik belaka. Naik, cuba naik lah, kita tarik, kita tak lepas kan. Ada yang memang ketar-ketar ni, naik juga orang semangat, bawa benda kepala steam lah kan. Naik tu, ada yang kata Ustazah dah rasa cukup dah tu. Memang saya tarik kuda, cukup dah rasa memang kena berhenti kat sini juga, nak turun kat sini juga. Ada.
Saya kata tak apa, pelan-pelan duduk, saya tarik pelan-pelan. Ada yang saya tarik jalan pelan-pelan, ada yang kita bagi lari. Kan, ada juga. Tengok sikit kalau orang tu muda ke, atau confident, ada juga yang semangat nak cuba. Kita bagi lari kan. Dia kuda dia ikut kita lari, kuda pun lari kan. Kita jalan pelan, kuda pun pelan. Dia ikut kita. Jadi tapi kan bila tengok balik banyak benda-benda dalam Quran yang mereka ambil untuk mereka, termasuk berenang pun jauh daripada kita kan. Kita fahamnya berenang ni orang yang boleh pakai baju renang tu je. Menyebabkan kita orang Islam akhirnya tak berenang. Padahal dia yang cipta kolam, yang menyebabkan undang-undangnya masuk situ kena pakai macam tu. Padahal asalnya tak macam tu pun. Jadi dia memang jauhkan. Tapi sebenarnya walaupun dia buat macam tu, dia nak ambil semua ada dalam Quran dan hadis. Hakikatnya Islam ini kalau nak betul-betul jadi hebat, kena faham Islam secara menyeluruh dan melaksanakan semua sekali, baru jadi hebat. Kan dia nak tengok macam mana Islam boleh, tamadun Islam boleh tertegak sampai 1000 tahun lebih. Kalau dia tak jatuhkan mati-matian tu, dia tak fitnah, dia tak hancurkan. Dan kalau tak macam tu, memang Islam boleh penuh satu dunia ni. Islam yang takbir dulu dah 2/3 dunia. Dia risau dan takut tu kalau sampai satu dunia dia tak dapatlah dalam nak dapat keuntungan. Dia kan nak menzalimi manusia untuk dapat dan jadi kaya, untuk dapat nama, dapat semua tu. Dia tak dapat buat selagi Islam berkuasa. Sebab Islam punya konsep kalau ada orang zalim, kita akan hapuskan. Kezaliman tu akan dihapuskan. Jadi dia nak buat zalim, maka dia usaha hancurkan tamadun Islam. Itu kan sampai projek buat kereta api, diletupkan kereta api. Kan dalam kerajaan Uthmaniyah ni, Turki Uthmaniyah pernah buat projek untuk kereta api daripada Turki sampai ke Mekah. Diletupkan tengah jalan, meletup. Macam tu sekali, memang bank-bank dihancurkan, diletupkan zaman Turki Uthmaniyah tu. Dia nak menghancurkan tu. Sampai masa tu kita kata apa yang kita tengok depan mata pun kita tak faham. Yang tengok depan mata pun belum tentu betul. Yang dengar betul-betul orang tu cakap pun boleh jadi salah. Dia punya muslihat tu sangat-sangat licik gitu. Kalau dia tak buat macam tu, dia takkan dapat menang atas kita. Kalau kita boleh menang dengan kejujuran, dengan hanya mengikuti ajaran Quran dan Sunnah, kita dah boleh menang. Dia tak boleh. Dia ibaratnya macam kalau dalam satu kelas ada 2 orang pelajar. Baik, 2 orang pelajar ni sama-sama rajin, tapi yang satu ni dia genius. Yang ni yang semula jadi, yang takkan dah boleh dikalahkan oleh yang satu lagi. Apa cara yang kalau B ni nak kalahkan A tadi? A genius, B biasa-biasa, tapi sama-sama rajin belajar. Cara apa yang B boleh buat supaya A kalah? Dia jatuhkan. Dia tak ada pilihan, sebab dia takkan dapat kalahkan. Akhirnya dia jatuhkan. Dan bagi sakit ke, tak pergi exam ke, kan dia curi kertas exam ke. Itu cara dia. Islam tak ajar macam tu. Tapi inilah gambaran dia nak bagi tahu. Memang hakikatnya orang kafir takkan dapat mengatasi Islam selama kita berpegang dengan Quran dan hadis. Sebab tu dijauhkan kita betul-betul daripada Quran dan Sunnah, daripada ajaran Islam yang sebenar. Sampai hari ni majoriti umat Islam tak boleh baca Quran. Kan? Memang dia nak jauhkan sebab dia takut bila kita dekat dengan Islam, kita akan dapat balik. Dunia ni dapat balik. Bukan takat dunia, akhirat pun dapat. Tamadun Islam tu tertegak dengan kita berdekat kepada ajaran Islam yang benar. Tapi hari ni cuba tengok pemikiran kita macam mana. Bila cakap tentang Islam, orang kata kolot. Kan? Apalagi cakap tentang Islam dalam dunia, urusan dunia. Kan? Kita kata kalau pasal Islam kat masjid, surau, atas sejadah. Kan? Itu yang penjajah nak. Itu yang pemikiran yang dia bawa. Sampai kita fikir bangga boleh cakap bahasa Inggeris, tak erti bahasa Arab, tak rasa malu. Kan? Siap kata lagi, standard lah tak erti bahasa Arab. Bahasa Arab kan susah. Padahal itu bahasa yang wajib seluruh umat Islam tahu. Tapi memang kita tak boleh nak buat apa lah, dah umur macam ni baru tahu kan. Memang dah kalau belajar pun mungkin nak faham, nak tasrif saja tu, ya Allah, dah berpinah biji mata kan. Boleh je nak belajar lagi, tak ada kata terlambat selagi kita masih hidup kan. Tapi kita kata nak betul-betul faham dan dapat semua ilmu ada dalam bahasa Arab. Kalau betul-betul nak faqih ilmu, memang kena tahu bahasa Arab. Itu kaedah salah satu nak jauhkan kita daripada ilmu ni. Kalau tidak, nanti bila dia declare dia cipta sesuatu, padahal dia tu cuma curi daripada kitab kita. Kalau semua orang reti bahasa Arab, bocorlah rahsia. Sebab kita boleh baca kitab asal. Tapi bila orang tak reti baca kitab asal, orang ingatkan dari dia semua orang reti baca English. Kan? Bahasa dia. Itu antara tipu daya dia yang sangat licik. Hari ni kalau kita nak faham, kita dah boleh tengok siapa yang mereka sebenarnya, yang mereka ni
maknanya tak ada kemanusiaan, tak ada perasaan langsung gitu kan. Yang sebenarnya dia bukan sebuah tamadun yang hebat lah. Dia bukan maju pun sebenarnya. Dia yang declare dia maju. Dan cara dia nak buat dia maju adalah dengan membuatkan kita mundur. Jadi antara salah satu yang dia buat, nombor satu ialah Arab tu dipecahkan. Sebab mereka ada mesyuarat tau. Dia ada meeting rahsia yang dia tengok kekuatan ada dekat Arab tu. Sebab mereka ni satu bangsa dan satu bahasa. Bahasa ni penting kan. Kita kalau bahasa beza susah kan nak bincang-bincang kan. Ayam mitik kan pakai isyarat-isyarat kan. Jadi dia satu bangsa dan satu bahasa. Itu kuat, besar pula tu kawasan tu. Duduk kat tengah-tengah tu kan, tengah-tengah dunia ni. Situ dia hancurkan dulu. Jadi cara dia pecah-pecah sekarang kecil-kecil. Tengok negara Arab kan kecil-kecil kan. Lepas tu dia lantiklah orang-orang dia untuk memimpin negara-negara tu. Sebab tu sekarang Arab diam dengan apa yang berlaku di Gaza. Ni dah terbukti. Ni saya bukan baru tahu dah dari dulu. Cuma kalau dulu nak cakap gitu, orang mula betul ke? Ya ke? Sekarang bukti kan. Bukti bila jadi macam ni. Itu yang kita kata kejayaan Hamas. Kejayaan untuk membuka topeng mereka tu. Siapa mereka sebenarnya kepada dunia. Sebelum ni kita tahu tak boleh nak cakap. Sebab orang dia istilahnya macam orang munafik. Bila kita tahu kejahatan orang munafik, kita tak boleh cerita ke orang. Sebab bila kita cerita ke orang, orang kata kita yang dengki dengan orang tu. Siapa ada pengalaman dengan yang pengalaman yang berdepan dengan orang munafik ni, dia buat kejahatan, kalau kita cerita kat orang, orang akan kata kita dengki kat dia. Sebab orang munafik ni, dia depan orang, oi baik, dahsyat baik dia tu, sampai kita tengok tu geleng kepala dalam hati kan. Gini Allah, kita tahu dia sebenarnya kan, tapi tak boleh nak cakap. Itulah dia kan. Jadi nak boleh dedahkan dengan cara yang macam ni, akhirnya kita betul-betul sedar itu bukan benda mudah. Beza kalau sebelum ni tiba-tiba Hamas bagi tahu terus kat dunia, kamu tahu dah Amerika sebenarnya gini, Israel sebenarnya gini, bercakap saja orang akan kata, lah kamu tu yang sebenarnya jealous, kamu tu yang sebenarnya dengki, orang akan kata gitu. Dan tapi bila dah bukti betul-betul perbuatan dia, orang dah tak boleh kata apa. Sekarang itu masuk dalam dunia panggil new order. New order tu dia orang barat ni satu kuasa satu dunia, dia yang akan menguasai semua. Ini namanya new order. Dah lama tu new order. Tapi sebenarnya di balik tu ada lagi. Dia main balik kan. Pasal apa yang mereka yang duk sampai sokong sangat, bantu sangat Israel, sebenarnya di belakang dia pun bukan merintah sendiri. Dia pun orang Yahudi juga belakang dia. Dan presiden mereka takkan dilantik di kalangan orang yang tak sokong Yahudi. Dia mesti penyokong Yahudi. Kalau ada yang tak sokong Yahudi, pernah ada antaranya John F. Kennedy, akhirnya mati dibunuh. Cara dia gitu. Cara Yahudi ataupun kalau kita tengok dalam sejarah Bani Israel kan, memang perangai dia macam tu. Asal ada orang halang kehendak dia, kena bunuh. Cara dia gitu. Pasal itulah sekarang dia bunuh wanita, kanak-kanak semua tu. Sebab dia ni sebenarnya ketakutan. Dia kan sebenarnya orang bukan Islam ni, dia tengok orang Islam, dia takut. Tengok kanak-kanak dia takut, tengok perempuan pun dia takut, tengok orang tua pun dia takut. Bukan hanya orang muda saja. Tengok orang muda yang kurus kering pun dia takut. Kan? Yang tengok yang badan yang kalau tengok yang badan betul-betul, dia tak takut sangat pun. Kenapa dia takut? Dia tahu sejarah. Sejarah Islam ni kita kena sedar kekuatan kita yang sebenarnya. Dalam sejarah Islam, kanak-kanak pernah dalam satu peperangan yang membunuh ketua tentera lawan musuh, itu kanak-kanak. Kanak-kanak Islam, dia yang bunuh ketua tentera lawan, yang orang lain semua tak mampu bunuh. Itu kanak-kanak Islam. Dan dalam perdebatan Imam Abu Hanifah tu, dia pernah mengalahkan seorang padri Kristian yang umurnya dah lanjut kan, yang pengalaman banyak. Dalam perdebatan tentang Islam dan Kristian pada masa tu, Imam Abu Hanifah menang. Masa tu dia kanak-kanak. Sebab mula-mula tengok naik atas pentas budak kecil, budak belum balik kan, budak kecil naik atas pentas nak berdebat dengan padri yang paling berpengalaman dan banyak kali berdebat dengan orang Islam, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Dan sampailah seorang tok guru tu mimpi. Dia mimpi kata yang kalahkan padri ni ada seekor harimau, dia kata. Lepas tu dia tanya pada anak murid dia, siapa yang rasa boleh kalahkan berdebat dengan padri ni? Ni yang budak ni lah. Imam Abu Hanifah masa kanak-kanak dengan aku, saya boleh. Kalau kita tengok budak-budak dengan aku gitu, ni bukan main-main. Kita ingat dia main-main. Dalam Islam kalau kita tahu kepimpinan yang benar, kita takkan pelekeh tentang usia dia.
Kita akan tengok siapa dia sebenarnya. Waktu tu dia buat test lah, buat test pada Imam Abu Hanifah sampai lulus, maknanya memang boleh debat dan memang betul dia kalahkan. Maknanya kanak-kanak boleh mengalahkan orang tua kan, dalam bab keilmuan, berhujah, dalam bab peperangan. Wanita, kita tengok wanita lah yang menghantar makanan kepada Nabi SAW kan, ketika dalam gua, Asma kan. Kita tengok wanita dalam Islam juga biasa pergi peperangan kan. Ummu Umarah kan, Khawlah Al-Azwar kan. Maknanya kita tengok juga, dan satu lagi wanita boleh melahirkan zuriat keturunan yang hebat-hebat tu, lahir daripada ibu-ibu yang hebat juga kan. Maknanya dia takut juga dengan wanita. Orang tua pun dia takut, sebab yang menubuhkan Al-Qassam orang tua. Syekh Ahmad Yasin tu kan dah tua, kerja cikgu je, menubuhkan satu kumpulan berget yang mereka sangat takut. Jadi tengok orang tua takut, tengok budak-budak takut, tengok orang perempuan pun dia takut dengan orang Islam. Tapi kalau kita tengok kanak-kanak orang kafir, ada tak kita rasa takut sampai macam tu? Tak ada, sebab tak ada sejarahnya kanak-kanak orang kafir tu memenangkan apa-apa. Ni apa lagi cerita orang pemuda. Kalau pemuda, Muhammad Al-Fatih tu dapat kota Konstantinopel umur 21. Dia takut juga. Tu yang dia buat kita punya anak-anak umur 21 tak erti apa-apa. Jangankan kata nak menakluk kota, nak menakluk hati seorang wanita pun tak dapat-dapat. Itulah yang dia sibukkan. Jadi maknanya bila takut tu lah yang akhirnya dia jadi bom tak ketahuan hala. Sebenarnya ketakutan. Jadi kita ni hebatnya Islam ni, bila kita berpegang dengan Islam, kembali pada Islam. Dan kita ingat ada satu zaman sampai dikatakan orang kat Malaysia kita ni, dia kata kalau belajar agama nak makan apa nanti. Dan saya percaya ni semua hidup zaman tu, sebab saya pun sempat zaman tu. Zaman saya belajar agama tu, itulah orang cakap. Nak makan apa nanti kalau belajar agama? Saya kata saya bukan nak cari makan. Makan Allah bagi masa tu. Saya kata saya nak belajar agama sebab saya ada satu pencarian. Saya dulu SPM aliran sains tulis. Orang nak suruh saya jadi doktor kan. Tapi waktu saya tukar aliran jadi agama, orang tanya, ni nak makan apa nanti belajar agama? Tak apa, saya kata saya ada pencarian dan saya rasakan bidang inilah yang akan menemukan saya dengan pencarian saya. Kan? Dan alhamdulillah saya jumpa kan pencarian tu, dan sampai hari inilah, maknanya satu benda yang kita kata sangat membuatkan hidup kita tenang dan bahagia bila kita kenal Islam yang sebenar. Jadi itulah yang musuh kita cukup takut. Ancaman paling besar yang dirasakan oleh Amerika, British ketika dia nak menguasai dunia, dia paling merasa terancam bila tengok Islam. Sebab tu dia usaha fitnah Islam dengan mengatakan pengganas. Dia usaha letakkan Islamofobia. Antaranya sebab dia memang paling takut dengan kita. Bukan dengan apa-apa bangsa atau negara, tapi dengan Islam. Sebab dia tengok dan menyaksikan macam mana kuasa Islam, ketika Islam berkuasa dengan mengamalkan ajaran Islam, memang kita tak dapat dikalahkan. Jadi hari ini kita sebagai orang Islam, cubalah kita yakin balik kepada ajaran Islam. Jangan bila kita dengar kata Islam ajar gini-gini, kita kalau gini tak up to date lah, tak moden kan? Ataupun kalau gini susah nak, tak sesuai dengan zaman kita. Itu bukan ayat-ayat orang beriman. Okay. Baik, pada ayat 46 qala, dia berkata, Allah berfirman, dia tu balik kepada Allah, la takhafa, janganlah kamu berdua bimbang, innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama-sama dengan kamu berdua, asma', aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Jadi Allah katakan, jangan kamu berdua bimbang, sesungguhnya aku bersama-sama dengan kalian, aku mendengar dan aku juga melihat. Jadi ini adalah kata satu kelegaan lah kepada mereka, bahawasanya mereka ni, Nabi Musa dengan Harun ni pergi kepada Fir'aun untuk berdebat. Allah kata aku bersama dengan kamu. Bagi orang beriman, kalau dah kata Allah bersama kita lega. Sebab tu hari ni kalau kita dah dijanjikan Allah akan bersama siapa yang menyokong saudara seagama kita, jangan duk takutlah kata mereka kuasa besar hebat, nanti kalau perang kita macam mana. Jangan takut dengan orang kafir kalau betul kita beriman. Kalau kita kata nanti dia bom kita ke apa ke, Allah janji dah dengan kita, Allah akan bersama selama mana kita bersama dengan Allah. Sekarang kita nak yakin dengan kuasa mana yang lagi hebat, kuasa Allah ke kuasa manusia, kuasa yang dikatakan kuasa dunia paling besar tu. Ini sebenarnya nikmat untuk kita dengan suasana situasi sekarang ni lah, menguji kita, iman kita sebenarnya hidup mana. Selama ni kita boleh mengaku kita beriman. Hari ni tengok, ada tak rasa takut-takut ni?
takut-takut gitu dengan Amerika, takut-takut dengan Israel. Kalau masih ada sikit-sikit tu pun itu dah bahaya. Baik, kemudian disebut ayat yang ke-46 dan 47, Fa'tiyahu faqula, Fa'tiyahu, maka datanglah kamu berdua, faqula, maka katakanlah kamu berdua, inna rasula, sesungguhnya kami adalah utusan, kami berdua adalah utusan Rabbika, Tuhan kamu. Fa'arsil ma'ana, maka lepaskanlah kepada kami Bani Israel, Bani Israel, wala tu'adzibhum, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Qad ji'naka biayatin, sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan tanda, dengan membawa bukti min rabbika, dari Tuhanmu. Wassalamu, dan keselamatan itu, ala, ke atas, manittaba'al huda, orang yang mengikuti hidayah. Baik, makna penuh dia, maka datanglah kamu berdua kepadanya, iaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerusulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Baik, ayat ni kita tengok yang pertama yang kata, maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Allah. Jadi pertama bagi tahu, jumpa Fir'aun, bagi tahu dulu siapa kamu, perkenalkan diri, kita adalah utusan Allah. Jadi tak payah perkenalkan nama saya Musa, bukan gitu. Fir'aun kenal sangatlah tu anak angkat dia kan. Jadi perkenalkan kami adalah utusan Tuhanmu. Jadi sekarang ni, itu mukadimah, psikologinya kita kata dah ada di awal ayat dah. Bila kata aku adalah utusan Tuhanmu, tercucuk dah ada. Aku kan Tuhan. Tiba-tiba dia kata, utusan Tuhanmu. Tuhan mana ni? Gitu kan. Jadi itu dah mukadimah, nak menggambarkan kita ni tengah nak mula berdebat, nak menjelaskan sesuatu. Tapi permintaannya adalah yang pertama, fa'arsil ma'ana Bani Israel wala tu'adzibhum. Inilah sejarah Bani Israel. Jadi mereka ni, Nabi Musa diperintahkan balik ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel daripada penghambaan dan siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi mereka ni bangsa yang punya mental sangat rendah. Kalau kita study dalam Quran, memang mereka bangsa yang sangat penakut. Mental dia rendah sangat. Sebab asal usul dia hamba sahaya, kemudian diseksa. Dan diseksa tu bukan habis kat Fir'aun je tau. Lepas daripada tu bebas semua keluar, Nabi Musa berjaya bawa keluar Bani Israel tu. Kemudiannya sampailah ke zaman-zaman moden ni pun dia pergi mana-mana negara semua dia kena seksa. Itali, Jerman, Eropah dia pernah pergi semua sebelum sampai ke Palestin. Semua diseksa. Sebab perangai dia sebenarnya. Kan? Zaman Nabi tu paling lembut lah, Nabi halau. Nabi pun terpaksa halau. Dia kan asal duduk Madinah. Nabi terpaksa halau. Bayangkan manusia paling mulia, paling lemah lembut, paling sopan santun, paling bertolak ansur, terpaksa juga halau kaum ni disebabkan perangai dia sendiri. Dan ada step lah. Kalau dalam Islam kita tahu kan, kita bukan terus halau. Dia buat gini, kita akan buat perjanjian, buat gini. Dia ada cara dia sampai last kali final memang dia sebenarnya yang buat diri dia terhalau, terusir. Jadi kalau kat negara orang bukan Islam, dia diseksa normal lah. Sebab perangai dia memang hodoh. Memang hodoh. Orang Palestin boleh terima tu baik sangat. Dia disembelih tau. Masa di Itali tu disembelih, dibunuh, digantung. Sebab perangai dia teruk sangat. Orang sakit hati sangat dia. Kan? Kalau kita bayang serta di Madinah, macam mana dia di Madinah tu yang asal-asalnya, kalau kita nak bagi gambaran lah, kalau kita nak faham, katalah sekarang ni misal kata dekat taman kita ni ada tamu datang taman kita ni, kita pun sediakanlah tempat untuk dia kan, ada rumah tumpangan, okay, boleh duduk sini. Lepas tu tiba-tiba dia tanya kita, siapa ketua taman ni? Penerusi taman itu siapa? Kita pun beritahu kita lah. Contoh kan, saya lah. Ya ke? Dia petikai. Dah lah dia baru datang. Dia tanya masa dia petikai. Dah ada petikai pula, dia nak bukti. Nak bukti tu dia bukan tanya ke kita ke tanya orang taman ni tak. Dia tanya geng dia. Itu orang Yahudi buat masa zaman Nabi ni. Ni nak buat gambaran. Tanya geng dia, macam mana cara kita nak buktikan dia betul ketua kampung, ketua taman ni? Geng dia pun bagi tahulah. Ada yang kata dia tu tak betul tu, bukan kan. Ada yang kata ada cara dia gini. Okey, yang bagi cara tu dia pun pergi jumpakan kita balik. Ni kamu cuba buat test ni 1 2 3. Kalau betul kamu ketua kampung, kamu akan berjaya test ni kan. Kita pun buat test tu, berjaya. Dia tak percaya juga.
Tak percaya, dia nak bukti lain, semua lulus. Memang betul lah, kita memang ketua kat sini. Lepas tu sebab dia tak suka kita jadi ketua, dia nak dia yang jadi ketua. Walaupun dia tu tamu datang sini kan, dia nak dia yang jadi ketua. Akhirnya dia pun plan lah untuk bunuh kita. Sebelum dia plan bunuh kita, tiba-tiba ada musuh nak datang kacau taman kita ni, dia bersekongkol dengan musuh dari dalam kan, untuk menghancurkan orang taman ni. Lepas habis tu tiba-tiba kita pula menang, musuh yang dia sekongkol tu kalah. Itu kalau nak bayang cerita itu cerita perang Khandaq Jadi dah macam tu, tak apalah, kalau gitu kita ada peluang lagi dari dalam, kita bunuh ketua kampung dan ketua taman yang kita bunuh. Plan lah, dia plan nak bunuh. Macam tu lah. Yang akhirnya Nabi terpaksa usir dia. Kita lah kalau ada orang macam tu kan datang taman kita, takkan kita halau? Halau tu baik sangat dah tu. Kau tidak tangkap dia, seksa lah kan. Ataupun memang kena hukum sebab dia plan nak bunuh, bukan plan biasa-biasa. Itu yang dia buat. Pergi mana-mana dia buat macam tu. Ada satu interview dengan orang Yahudi kan, ni zaman ni saya tengok satu interview. Orang ni dia cerita, orang Yahudi yang duduk di kalangan orang Asia ni. Ada kan, dia duduk kat mana-mana, dia ikut dalam IC, dia ikut agama orang tempatan. Dia tak tulis agama Yahudi sebab pengalaman dia, Yahudi ni dibenci satu dunia kan. Jadi dia tak tulis Yahudi, dia tulis agama kita, agama orang tempat dia duduk. Tapi dia hakikatnya Yahudi. Bila ditanya, kamu ni memang bangsa kamu ni memang biasa ya argument ni, berdebat-debat ni, kamu memang diajar macam tu? Dia bagi tahu memang kami dari kecil memang diajar, kalau ada sesuatu jangan terus terima. Kena tanya dulu, pastikan dulu. Kira memang maknanya dah diajar macam tu, memang macam tu lah perangai satu bangsa dia. Baik, jadi inilah perangai bangsa dia tapi yang asalnya dia adalah hamba saya yang diseksa. Tak heranlah kalau Fir'aun dah memang kejam, Bani Israel pula dengan perangai macam tu. Perangai itu memang asli. Dan dia bukan kata baru sekarang tak, memang asli. Walaupun waktu tu dia beriman kepada Allah. Walaupun waktu tu dia adalah kaum Nabi Musa, mengikut Nabi Musa, tapi perangai itu ada. Cuma iman tu masih menjagalah. Baik, dan kemudian Nabi Musa berdebat dan akhirnya yang diminta pertamanya, sebab Allah suruh bebaskan Bani Israel je. Jadi yang diminta kali pertama, tolong bebaskan Bani Israel dan jangan seksa dia lagi. Sebab Nabi Musa kata, sebab aku dah tunjuk kepada engkau semua bukti-bukti mengenai kebenaran Tuhanmu. Bukti masa tu, itu yang pertama-tama sekali datang belalang banyak itu menyerang istana Fir'aun. Belalang dengan sebanyak-banyaknya dan juga katak. Kita kalau tengok belalang seekor comel, katak seekor dia melompat, kita lompat atas kursi je kan. Tapi kalau dah banyak-banyak sampai beribu-ribu, geli tau. Katak tu tonton. Bayangkan penuh satu dewan ni, kita rasa macam nak naik atas bumbung kan. Itu katak kan. Dan belalang pun kalau dia penuh sangat jalan tu, kita pun dah pernah kan belalang ni memang ada musim-musim dia, kadang-kadang dia terbang. Masjid Nabawi pernah pernah dia penuh dengan belalang. Maknanya itu yang awal-awalnya yang Nabi Musa bagi tahu, ni tentera Allah kan? Dan sekarang aku dah buktikan, tolong bebaskan dulu Bani Israel. Ini maknanya step pertama, cara lembut dulu. Dah buktikan, tapi jenis orang degil ni, dia bukannya nak dengar hujah, dia duk fikir macam mana cara nak patahkan hujah. Biar Nabi Musa cakap apa pun, buat apa pun, sebenarnya dia tak kisah pun. Ini kalau kita nak tahu, hari ni pun kita kan selalu bercakap dengan orang yang jenis nak melawan ni, dia tak dengar pun kita cakap apa pun. Dia memang nak melawan. Jadi kaedah kita adalah diam ataupun tinggalkan dia. Tak guna cakap dengan dia. Kena tu yang kata nak kena tengok orang tu bercakap tu tujuan apa. Kalau tanya soalan pun tujuan apa. Kalau tanya soalan tujuan mempertikai, tak perlu jawab betul-betul sangat pun. Baik, dan ditutup ayat 47 dengan mengatakan bahawa keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi maksudnya ini nak tutup ayat ni dengan memberitahu kepada Fir'aun, kalau kamu ikut hidayah ni, sekarang dah terbukti Allah sebagai Tuhan, kan, yang Tuhan kamu, Tuhan aku dan Tuhan kamu, maka siapa ikut jalan ni menyembah Allah, maka dia akan selamat. Ini step. Kita kalau nak tahu step dakwah, kita bagi pilihan. Kita kata kalau kamu ikut yang ni kamu selamat, kalau kamu tak ikut kamu akan binasa. Itu langkah pertama. Itu yang kita kata dakwah dengan lembut. Jadi kena ingat, dakwah dengan lembut ini adalah langkah pertama, bukan satu-satunya kaedah dakwah. Ini yang kadang kita duk kata kalau dakwah je kena lembut. Ada step dia.
Termasuk pakai bom tu dakwah juga. Yang dekat Palestin ni kan, pakai bom kan, itu dakwah. Tengok berapa banyak orang masuk Islam kan, dengan sebab pakai bom tu. Sebab kalau diam, dia tak dakwah. Orang akan tengok lah, penakutnya dia tak nak lah Islam ni rupanya hidup untuk mati je kan. Tapi bila tengok kekuatan mereka semua, itu jadi dakwah kepada dunia. Yang ramai orang masuk Islam, ada yang sampai membaca isi kandungan Quran sebab heran apa sebenarnya yang ada di sana tu, apa sebenarnya yang berlaku pada umat Islam tu, sampai mereka tu sangat hebat kan. Dan akhirnya dalam Quran memang ada semua penjelasan dan akhirnya mereka memahami kan? Itu dakwah. Jadi dakwah step pertama dengan cara yang lembut. Yang awalnya hari tu kita tengok memang Allah pesan kepada Nabi Musa, pergi kamu kepada Fir'aun kau dengan kata-kata layyinan, kata-kata yang lembut. Itu langkah pertama. Sebab ada orang guna ayat ni untuk mengatakan dakwah ni memang kena lemah lembut. Kita kena faham. Hari ni saya rasa lagi senang nak jelaskan bila ada dakwah pakai bom dekat Palestin. Dulu susah nak cakap. Orang kata rasa dakwah kena lemah lembut. Tak, dia ada langkah. Sebab ada orang memang tak faham bahasa. Dia tak faham bahasa manusia. Dia faham bahasa senjata. Ada yang tu. Ada yang dia tak faham bahasa lembut. Dia faham bahasa kasar kan? Dia kalau kita cakap elok-elok, yang ini tak berapa baik, dia tak faham. Dia kena terus jahat, kita baru dia faham kan? Ada orang macam tu kan? Jadi maknanya dia kena step by step macam mana pun step by step. Sebab ada orang dia terus kasar, salah juga kan? Dia kena lembut dulu. Ini langkah pertama daripada apa yang Nabi Musa lakukan sebagai petunjuk kepada kita. Baik, boleh satu ayat ni sebagai penutup. Ayat 48 ni, inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami, annal azabah, bahawa sesungguhnya azab seksa, ala man kadzdzaba wa tawalla, adalah ditimpakan ke atas sesiapa yang mendustakan dan juga siapa yang berpaling. Baik, makna penulis, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Baik. Jadi ayat ni sebagai apa kita kata penutup kepada cerita dakwah untuk langkah pertama ni. Tadi dia kata sekarang kalau ikut jalan hidayah ni kamu akan selamat. Dan ayat 48 ni bagi tahu, dan ada wahyu telah diberitahu kepada kita juga bahawasanya kalau kamu berpaling kamu akan dapat azab. Jadi ni kaedah push and pull. Jadi macam kita katalah, kalau kita bagi makan makanan berkhasiat, kita kata kalau makan ni nanti sihat, tapi kalau tak makan sakit. Kena bagi dua-dua. Kalau satu je, orang tak berapa urgent rasa, perasaan dia tak berapa urgent rasa nak kena follow je. Sebab dia rasa kalau makan sihat, kalau tak makan tak sihat je lah kan. Tak adalah apa-apa. Kalau kita kata kalau makan sihat, kalau tak makan terus tumbang kan? Itu dia lagi rasa urgent gitu. Dan perlu buat segera. Ini kaedah dakwah yang Nabi Musa AS lakukan untuk langkah yang pertama kepada Fir'aun. Baik, insyaAllah mudah-mudahan mendatangkan manfaat pada kita semua. Dan saya ceritakan tentang Palestin tu tadi mungkin agak lama, yang saya rasakan tu sangat urgent sekarang. Sebab dia dah tahap wajib untuk kita setiap umat Islam. Kalau masih ada yang tak tahu cerita, itu bahaya sangat. Bahaya. Kita takut kita dah tak masuk dalam golongan yang umat Islam. Sebab ini bukan saya cakap, memang Nabi kata, man lam yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tak kisah tentang apa yang terjadi kepada umat Islam, dia bukan di kalangan mereka. Maksudnya bukan di kalangan umat Islam. Nabi dah tak akui sebagai umat siapa yang tak kisah. Ini bahaya. Banyak pun orang yang lalai kan, yang masih sibuk shopping-shopping kan, sembang-sembang kosong kan. Baik, insyaAllah semoga kita termasuk dalam golongan mukmin yang dijanjikan oleh Allah SWT dengan khabar gembira dan syurga milik Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.